Tanya Dr. Mazli soal kita nak bayar kos pendidikan negara. Tahun 2014 dulu, saya bawa dalam parlimen, saya tanya kepada Datuk Seri Najib, kamu buat 6 kampus cawangan UiTM yang baru, dekat Tapah, dekat Pasir Gudang, dekat Seremban 2, dekat Puncak Alam, kat mana lagi saya dah lupa dah. Kat Melaka, bukan Melaka. Ada 6 Kerajaan, Najib jawab, saya tanya, Najib, ni kamu buat 6 ni, kamu lantik kontraktor swasta ni, sila nyatakan secara terperinci, satu, kos untuk membina. Kedua, siapa syarikat-syarikat yang dapat ni. Ketiga, berapa kita kena bayar dan selama mana. Ini tahun 2014. Najib jawab, boleh pergi ke laman parlimen, boleh pergi ke laman blog saya, jawapan Najib tu ada. Tahun 2014, kerajaan buka 6 kampus cawangan UiTM. Najib jawab, kos untuk membina setiap satu itu, kalau kerajaan bina sendiri, adalah 300 juta ringgit. Setiap satu. 6 biji, 1.8 bilion. Campur tolak semua kira 2 bilion lah. Kemudian kita tanya, siapa company-company yang dapat ni? Najib jawab, dia senaraikan satu-satu. Saya nak tahu nama-nama syarikat ni sebab aku nak korek siapa sebenarnya yang dapat ni. Yang dapat ni saudara-saudari, semua suku sakat pimpinan UMNO. UiTM Tapah, siapa yang dapat? Tajuddin Rahman. Tajuddin Rahman yang kaya, sombong, hebat tu. Kalau kita pun kaya, dapat konsesi UiTM, buta-buta saja. Tajuddin Rahman dapat Tapah. Seingat saya lah, Pasir Gudang dapat dekat adik-beradik Syarizat Jahil. Lembu pun dia dapat, UiTM pun dia dapat. Seremban pun ada orang politik, Puncak Alam pun ada orang politik. Jadi kita dah tahu dah, kos 300 juta bagi kepada ni ketua-ketua bahagian UMNO, kawan-kawan semua ni dapat setiap satu. Soalan yang paling penting, kita nak tahu berapa banyak boleh sakau daripada setiap UiTM itu. Kerajaan sebut konsesi ialah untuk 25 tahun. Bayaran sewa, sebab bila suruh swasta bina, dia ambil kontrak itu, dia pergi kat bank, dia pinjam duit bank, dia pun buat tu ala kadang. Kalau kat UiTM Seremban dulu, pelak pun tak ada. Seremban 2, budak-budak UiTM duk kacau saya, YB tolonglah beritahu, kami tak ada pelak, nak charge telefon pun tak boleh. Tanya budak-budak UiTM mana-mana, semua cerita kampus cawangan ni semua tahu. Kerajaan kena sewa balik daripada dia. Sewanya itu, kalau tak silap saya, 65 juta ringgit. Sorry. Okey, dia kira balik ni 23 tahun, dia jadi 8 bilion. Balik tak silap saya dalam lebih kurang 50 juta ringgit sebulan macam ni. 50 juta ringgit sebulan. Setahun kerajaan kena sewa lebih kurang 600 juta. 10 tahun lebih kurang 6 bilion. Campur tolak semua, akhirnya kerajaan kena bayar 4-5 kali ganda lagi mahal daripada kalau kerajaan bina sendiri. Sebab tu kalau orang tanya, macam mana keadaan kita ni, gambar macam tak pernah cukup duit. Buat kerajaan apa tak kutip, semua kamu dah kutip. Orang tanya Pakatan Rakyat dulu, Pakatan Harapan dulu, kenapa kamu tak boleh buat begitu, tak boleh buat begini? Yalah, ambil alih kerajaan saudara-saudara. Kita jumpa menatang-natang ni semua ni. Yang ini kena bayar 20 tahun, yang itu kena bayar 20 tahun. Kira-kira habis dah. Dia sama macam kita ambil alih syarikat. Syarikat tu dah berhutang dengan Along untuk 30 tahun akan datang. Habis dia jual, dia gadai semua dah. Sebab itu saya kata, saya tak bimbang soal sokongan rakyat. Sebab 5, 6, 7 tahun daripada sekarang, masalah ini tak selesai.
hutang tetap kena bayar. Walaupun kita ambil alih kerajaan, kita tak boleh beritahu kepada bank, minta maaf ya, dulu Mail dengan Najib ambil, sekarang aku tak boleh bayar, tak nak bayar. Tak boleh. Kena bayar juga. Jadi bila ambil alih kerajaan, yang pengurusannya teruk, hutangnya dah sampai macam ini, akhirnya rakyat akan tahu satu persatu. Dan kalau UMNO, kalau PAS, kalau bersatu terus macam sekarang, orang susah, masalah tak diselesaikan, dia sibuk soal rindu Kak Najib, kesian Kak Najib, ubat Najib. Saudara-saudari, saya yakin rakyat akan muak, insya-Allah. Sampai masa rakyat akan muak. Cuma masalah kita, keputusan saudara-saudari begini. Dekat mana saudara-saudari nak tunggu untuk mula selesaikan masalah ini? Kalau sakit, nak tunggu sesemua baru nak ambil ubat, ataupun nak tunggu dah terlentang atas tilam baru nak ambil ubat, ataupun nak masuk ICU baru nak ambil ubat. Itu keputusan yang saudara-saudari rakyat biasa kena buat. Saya tak perlu nak terang panjang lah soal masalah. Semua orang tahu masalah. Orang cerdik sekarang. Orang tengok Facebook, orang baca, orang tahu. Kalau yang saya minta maaf dulu pun, sebab kadang-kadang saya faham perasaan rakyat, dia rasa macam aku nak masalah ini diselesaikan dengan lebih cepat. Aku nak tengok penyelesaian dengan lebih baik. Sebab masalah itu rakyat semua tahu. Jadi tak payah cerita. Saya tak bimbang langsung kecerdikan rakyat kita. Kalau saya rasa rakyat bodoh, saya tak balik ke politik saya. Baik aku duduk diam-diam buka bisnes, dengan bisnes saya 4-5 tahun lagi, senaraikan di pasaran saham luar negara, saya kaya raya, ikut suka aku nak buat apa. 1 sen tak ambil duit orang, setiap hasil titik peluh itu milik saya. Lagi mudah. Kalau saya tahu rakyat bodoh. Sebab kalau rakyat bodoh, cerita macam mana pun tak berubahnya. Tapi saya yakin dan tahu rakyat kita cerdik. Dia tahu. Dia nak dengar penyelesaian. Dia akan pilih parti-parti dan pimpinan yang dekat dengan perasaan dia. Yang faham susah payah dia. Yang tahu contohnya, kalau mata wang kita terus jatuh begini, daripada RM4.54 ni, kalau akhir tahun jadi RM4.70, kalau menjelang bulan Mac tahun depan dia jadi RM5, saudara-saudari tahu hutang 1MDB yang 50 bilion yang banduan kita Najib tu tinggalkan, masa dia tinggalkan 50 bilion. Kalau mata wang kita terus jatuh dan jatuh ni, daripada 50 bilion dia jadi 60 bilion, saudara-saudari. 10 bilion itu kena bayar balik. Sebab bila ambil duit hutang 1MDB dulu, dia tak ambil dalam ringgit, dia ambil dalam dolar. Jadi Mak Saleh peduli apa? Aku peduli apa mata wang kau jatuh? Dulu kau ambil 5 bilion dolar. Dulu masa dia ambil RM3.8. 5 bilion dolar lebih kurang 20 bilion lah. Bayangkan, tiba-tiba bila nak bayar 5 bilion dolar, ringgit Malaysia dah jadi RM5 1 dolar. 5 kali 5, 25 bilion. Daripada 20 bilion, kena bayar 25 bilion. 5 bilion tambah saya. Nak bagi subsidi makanan, separuh mati tak nak bagi. Nak bagi subsidi ayam, telur dulu, takut sebab duit tak ada. Ni kau tanya abang-abang polis ni, nak bagi uniform ke, nak bagi kelengkapan ke, nak beli yang lebih baik ke, kalau tanya askar, nak bagi semua tak ada duit. Tapi bila menteri, Perdana Menteri dan kerajaan tak tahu macam mana nak menyelesaikan soal kewangan negara dan dunia, hutang tu tak pasal-pasal kita kena tambah bayar 10 bilion. 10 bilion tu macam-macam boleh buat, saudara-saudari. Sebab itu saya kata, akhir sekali saya nak kena bergerak dah. Sebab itu akhirnya keputusan kita kena waras pakai akal. Memang kita ada emosi. Kalau ikut emosi saya tak minat politik. Semua orang tahu. Saya tidak ada minat dalam politik langsung. Saya dilatih sebagai seorang teknokrat.
So saya beritahu apa nama ni kawan-kawan, letih dalam politik. Dia masuk nak bincang satu benda ni 2 hari. Bincang, tak ada keputusan. Kita orang korporat, mudah je kamu masuk, cerita 2-3 benda, 1 jam jalan lah. Tapi saya juga tahu saudara-saudari, bahawa kita semua ada tanggungjawab. Kita kena tanya, kalau kita waras, perkara ini takkan pergi. Sakit ini takkan pergi. Sakit dia tak sembuh sendiri. Kena ambil ubat. Kalau mula ada darah, bukan darah ni, kencing manis, kamu tak berubah, tetap makan gula, masih lagi tak ubah tabiat harian kita, mula-mula kaki bengkak, lama-lama dia berkudis, lama-lama potong kaki, lama-lama mati, buah pinggang rosak, hati rosak, kulit rosak. Malaysia ni pun sama macam tu lah. Kalau dia ada kencing manis, kena tanya sebagai rakyat yang waras, pengundi yang akan menentukan keadaan di negara kita. Saya nak tanya, kamu nak ambil tindakan nak berubat ni dekat mana? Masa dia kudis? Masa bengkak? Masa potong kaki? Masa buang buah pinggang? Dekat mana? Dia akan tetap berlaku. Sebab itu saya tak bimbang langsung orang kata, UMNO kata kamu ni bongkak. Yalah, memanglah. Kita orang sains, benda tu memang dah jelas. Sakit, kamu tak buang tabiat buruk kamu, kamu tak berubat, kamu tak ubah cara kamu, memang matilah. Kencing manis, potong kaki lah. Itu yang sedang berlaku di Malaysia sekarang. Cuma satu saja, keputusan untuk berubat itu bukan keputusan saya, bukan keputusan Dr. Mazli Malik, bukan keputusan sahabat-sahabat yang ada kat depan. Kami boleh terus cuba pujuk, cuba terang, tapi keputusan itu ialah kewarasan yang kena ada di setiap daripada pengundi untuk buat keputusan yang baik. InsyaAllah saudara-saudari, saya berdoa orang Simpang Renggam akan terus waras macam saudara-saudari waras dalam tahun 2018 yang lalu. Saya berdoa supaya saudara-saudari buat keputusan berdasarkan tanggungjawab dan amanah kepada anak-anak saudara-saudari. Saudara-saudari buat keputusan bukan soal emosi, bukan soal takut, bukan soal benci, tapi soal ini adalah sesuatu yang perlu kita buat untuk anak-anak kita, kerana kita ni hidup dah lama dah. Tinggal 10, 15, 20 tahun je lagi. Kesian dekat budak-budak yang baru umur 5, 10, 15, 20 tahun nanti. Dahlah dia tak dapat kerja, dahlah dia tanggung hutang, dahlah hidup dia tak sama macam kita. Harga rumah dah naik 5-6 kali ganda berbanding zaman kita muda dulu. Dia kena tanggung semua ini, dan dia kena tanggung juga hutang-hutang yang kita tinggalkan. Kalau saudara-saudari fikir dengan waras, faham perkara itu, insyaAllah saudara-saudari, mari pilihan raya umum yang akan datang, kita usahakan supaya Johor akan jadi pencetus perubahan kuasa di Putrajaya sekali lagi, macam saudara-saudari buat dalam tahun 2018. Jadi saya kena bergerak ke Johor Bahru. Teruskan begini, gelombang itu sudah ada sedikit demi sedikit. Jangan fikir soal aku suka siapa, aku minat apa. Sukalah macam mana pun, kalau negara masuk longkang, kita semua masuk longkang. Saya hanya minta satu, kalau wakil daripada PKR atau pakatan itu orang yang nampaknya lebih baik dari segi akhlak, dari segi akal, dari segi kebolehan, dari segi rendah diri, berbanding dengan wakil-wakil daripada UMNO, wakil-wakil daripada Bersatu atau PAS, saudara-saudari pilihlah wakil daripada PKR dan pakatan itu. Tapi kawan-kawan semua ada, kalau pakatan dan PKR buat sial, letak calon yang memang lagi teruk daripada UMNO pada muka PKR dengan pakatan, nak buat macam mana? Itu hak saudara-saudari untuk pilih. Tapi pilih calon parti yang saya rasa akan terus bela saudara-saudari
dan pisahkan daripada soal emosi, soal takut, soal dan sebagainya. Kalau rakyat kita semua berfikiran begitu, insya-Allah sakit macam mana pun negara kita sekarang ini, kalau cukup masa dia, kalau cukup tumpuan kita dan ikhtiar kita, insya-Allah kita akan mula naik balik sedikit demi sedikit. 5 ke 10 tahun daripada sekarang, orang akan memandang tinggi Malaysia dan memuji Malaysia sama macam kita sekarang duk tengok negara-negara lain. Tapi dia kena bermula daripada sekarang. Dan insya-Allah saya akan sampai lagi di Johor, sampai lagi di Simpang Renggam, kerana misi saya ialah membantu sahabat-sahabat PKR dan Pakatan di Johor supaya kita dapat pertahankan kesemua 16 kerusi parlimen kita dalam pilihan raya kali ini. Saya nak tutup begini. Saya jerit ayuh, saudara-saudari sambut dengan Malaysia, boleh? Ini misi bersama kita. Nak ubat masalah kita ini sama-sama kena buat. Jadi kita kena sama-sama. Saya sebut ayuh, saudara-saudari sambut Malaysia, boleh? Boleh. Ayuh Malaysia. Ayuh Malaysia. Ayuh Malaysia. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih. Nandri Manakam.